Jadi macam mana? Okey semua, alhamdulillah. Dah hafal matan dah? Siapa yang dah hafal malam? Tak ada. Tidak tahu ya. So kita dah ingat apa itu usul fiqh. Ada 3 perkara yang saya sebut semalam. Apa itu usul fiqh? Itu asas tu, persoalan asasi, dia panggil as'ilah asasiyah. Apa itu usul fiqh? Apa dia? Yang 3 tu je. Kaedah berinteraksi apa dia? Siapa ingat? Dah lupa lah. Macam mana ni lupa dah? Tak ada bateri lah, habis lah. Tak ada bateri rasa. Siapa ingat? Apa itu usul fiqh kita sebut semalam? Tak ingat lah? Mengenal dalil, bagaimana berinteraksi dengan dalil, dan yang ketiga, mengenal siapa yang mengkaji. Jadi itu asas usul fiqh itu, dia tak ada perubahan. Belajar di mana-mana pun itulah usul fiqh. Ada 3 anasir. Anasir ma'rifatul adillah. Al-unsurul awal ma'rifatu apa? Al-adillah. Kena ingat tu. Kamu semua kena serius lah. Serius maksud dia, jadikan dia satu kefahaman asas. Ingat 3 ni pun dah okey dah. Kamu dah faham apa itu usul fiqh secara ringkas. Jadi al-unsurul awal ma'rifatu adillah. Al-unsurul thani ma'rifatu kaifiyati at-ta'amul. Ma'rifah, boleh ingat tak? Kaifiyati at-ta'amul, bagaimana berinteraksi dengan nas. Dan yang ketiga ma'rifatul bahith. Yang ketiga apa dah? Ma'rifatul bahith itu mengetahui siapakah yang layak mengkaji. Itu anasir yang kita akan dapat pada yang matan ke yang ta'riful usul. Satu baris itu usuluhul adillatu ijmaliyah wa halu mustadilliha wa al-kaifiyah. Jadi usul fiqh dia ada 3 anasir yang kita kena belajar. 3 tu je. Usul fiqh dia bukan macam fiqh. Fiqh ada ilmu berkembang. Dia akan ada benda-benda baru. Usul fiqh tak ada benda baru. Usul fiqh berhajat kefahaman usul itu sendiri dan kita melaksanakan aplikasi usul fiqh yang kita namakan sebagai takhrij usuli. Okey? Aplikasi kaedah-kaedah usul fiqh. Sebab itu Imam Qarafi dia kata apa? Kullu fiqhin la yukharraju 'ala al-qawa'id falaysa min syai'in. Semua fiqh yang tak ada takhrij usul fiqh, mana tidak ada adillah, tak ada kaedah, itu bukan fiqh. Kalau kita buat setiap kajian ucapan seseorang, kita akan kaji dia bercakap based on apa. Kalau dia hanya mengutarakan pengalaman dia mengutarakan pandangan peribadi dia ataupun hawa nafsu dia, itu tidak dinamakan sebagai fiqh. Kerana fiqh itu ialah yukharraju 'alal qawa'id. Dia mesti ada qawaid. Misal kita kata, kita sebut bahawa apa isu yang bau, sautul mar'ah laisa bi'aurah. Suara wanita bukan aurat. Binaan ala apa? Apa dalil dia? Dalil banyak. Daripada Quran dan Sunnah, wanita bercakap
Dan wanita bernasyid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila tidak ada pengingkaran daripada Nabi menunjukkan seorang wanita itu tidak aurah, maka di situ kita boleh istinbat wanita boleh menyanyi, boleh bernasyid pada dawabit yang ditetapkan tidak menimbulkan syahwat, lagu yang okey ila akhirih. Wanita boleh mengajar, wanita boleh ceramah, hanya kepada kaedah ataupun dhabit sautul mar'ah laisa bi'aurah. Dia begitu. Jadi kalau kita bercakap satu statement, apabila kita menyatakan wanita boleh menjadi khalifah tanpa melihat kepada qawaid dan tidak ada dalil, maka statement itu tidak dinamakan sebagai fiqh. So fiqh ini untuk kita tahu, kita boleh detect kaedah dia. Kalau kita tidak mampu membuktikan dengan kaedah adillah, maka itu tidak dinamakan sebagai fiqh. Itulah ucapan ahli politik, ucapan ahli ekonomi, ucapan artis, ucapan pendakwah dan seumpama dengan dia, kerana mereka tidak mempunyai akliyah usuliyah. Jadi akliyah usuliyah berlainan dengan akliyah orang lain. Minda seorang yang mempunyai seseorang yang mempunyai usul fiqh, minda dia berlainan dengan orang lain. Kerana dia mampu yurattibul adillah. Kemampuan usuli ini, dia mampu untuk menyusun dalil apa yang patut dipakai, dalil apa yang tak patut dipakai. Orang yang tidak ada minda usul fiqh, dia tak tahu, walaupun dia tahu Quran itu dalil, tapi dia tak tahu nak guna pakai macam mana. Dan akhirnya dia termasuk dalam golongan yang zallah, yang tergelincir daripada manhaj ilmu dan manhaj al-fatwa. Akhirnya dia menjadi fatwa yang songsang, pandangan yang lemah. Itu adalah hasil daripada ketidakmampuan kita berinteraksi dengan usul fiqh. Jadi kelemahan asasi dalam dunia fatwa, kata ulama, ghiyab al-manhaj usuli, iaitu kehilangan metodologi usul fiqh. Itu yang disebut oleh Dr. Farid Al-Ansari, guru kepada Dr. Wifaq, dalam buku dia Mafhum Al-Alimiyah. Makna dia, muskilah problem fatwa ialah apa? Ghiyab manhaj usuli. Betul kamu jadi hakim, betul kamu jadi pegawai syar'i, tetapi kamu tidak ada asasiyatul usul. Dan ini yang perlu kita tajdid, dan program sebegini kita sangat menghargai daripada pihak USIM. Maka diteruskan lagi dengan program akan datang supaya kita dapat membina pemikiran-pemikiran yang tersusun. Baik, kita sambung semalam. Wal kafiruna bil furu'i, qala an-nazim rahimahullah wa nafa'ana wal muslimin bi'alumi fid dharaini amin. Wal kafiru bil furu'i khutibu wa syartiha wal amru qad la yujibu. Baik, di dalam mentahsilkan wajib, tahsilu syarti laisa biwajib. Kita nak kena percepat, jadi saya baca kemudian saya huraikan nas. Wa syartiha wal amru qad la yajib. Makna di situ tahsilu syarti laisa biwajib, mendapatkan syarat untuk mendirikan kewajipan bukan kewajipan kita. Contoh, sembahyang Jumaat syarat dia mesti ada 40 orang sembahyang dengan khutbah. Adakah kewajipan kita ini kena cari 40 orang main masjid? Tak cukup kita pergi assalamualaikum mailah masjid bagi cukup 40 orang. Adakah mendapatkan 40 orang ke masjid itu kewajipan kita? Tidak. Karena ulama kata apa? Tahsilu syarti laisa biwajib. Sebab itu kita tidak wajib kalau tidak ada 40 orang sembahyang zuhur. Bila tidak cukup syarat, habis lah. Misalnya kes tak ada air, wajib ke kita cari air? Itu masalah. Ini kaedah yang menimbulkan perbalahan ulama. Tak ada air, wajib tak cari air? Kan tayamum je. Khilaf di antara ulama. Sebab itu kaedah ini dia menjadikan kita berfikir. Sebab syarat ini termasuk di dalam ahkamul wasilah. Semua termasuk di dalam muqaddimatul wajib. Ya. Berapa bateri habis?
Apa dah? Bateri ya? Oh. Baik. Kaedah yang perlu kita bahaskan adalah kaedah tafsilus syarti laisa biwajib. Ini satu kaedah yang bagus kerana dia berkaitan dengan ahkamul wasilah. Syarat, sebab semua dia ahkamul wasilah. Makna dia bukan ahkam utama. Hukum dia ada dua, hukumul maqasid dan hukum wasail. Hukum maqasid ni macam matlamat utama kita sembahyang. Itu dia punya asas dia. Maka dia ada wasilah dia, wudu, menghadap kiblat dan seumpama dengan dia. Nah, ini perbahasan dalam kaedah yang penting untuk kita bahaskan dalam kehidupan kita. Untuk kita mencapai sesuatu, adakah kita perlu contohnya menghadiri kursus, apa dia melengkapkan dengan sijil-sijil yang tertentu. Kesemua yang dibahaskan dalam dipanggil tahsilus syarti. Adakah wajib atau tidak? Okey, setakat itu kita sambung lagi. Wal amru qad la yujibu kamithli tahdidin bihi wa taswiyah wan nadbi wal ibahah wal al mustawiyah. Di sana ada majaz. Kita akan bincang hakikat dan majaz. Betul tak? Haqiqatul amri adalah al-wujub. Haqiqatul amri adalah wajib. Di sana ada majaz, makna yang kedua daripada arahan Allah dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak memberi erti kewajipan. Maka disebut apa? Wal amru qad la yujib. Maksud dia wal amru yang hakikah dulu adalah yufidul wujub, tetapi di sana ada majaz yang an wa huwallazi an aslihi yanhazu. Makna dia al-amru kalau ikut kaedah hakikat dia adalah wajib. Kemudian ada di sana al-amru yang la yufidul wujub, tetapi dia memberi makna yang lari daripada hakikat dalalah al-amri itu. Seperti apa? Seperti memberi amaran. Kamithli tahdidin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Benda yang bila Allah Subhanahu wa taala suruh ataupun Allah Taala macam arah kita, itu bukan arahan suruh tapi Allah ancam kita. If'al, macam kita kata kepada budak, mainlah bola, mainlah pedang, mainlah pisau. Kita suruh dia main pisau tu bukan suruh main, tapi bagi dia satu amaran. Jadi bila kita melihat kepada konteks ayat, Allah tak suruh buat benda tu, tetapi Allah larang dalam bentuk tahdid. Fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, buatlah. Berzinalah. Adakah Tuhan kata, Nabi kata fasna', maksudnya curilah, berzinalah, kita kena berzina? Bukan. Maksud di situ bukan arah, tetapi adalah memberi ancaman. Kalau kamu buat, ada balasan dia. Macam kita sebut juga pada orang lain. Tak apa, pukul saya, pukul. Pukul aku bagi terus. Adakah masa kita suruh kita ada tumbuk silat tu, kita kata masuk. Masa suruh masuk tu, maksud dia suruh masuk ke ataupun kita bagi ancaman kat dia? Itu dalam Quran pun ada macam tu. Dalam Quran pun ada uslub macam tu. Dalam balaghah dia panggil ilmu apa? Ilmu ma'ani. Dalam balaghah dia panggil ilmu ma'ani. Sebab itu kalau kita mengaji usul fiqh, kita akan belajar balaghah. Sebab hakikat dan majaz dalam ilmu balaghah. Okey, hakikat dan majaz dalam ilmu balaghah dia dalam bahagian apa? Qismu ilmil bayan. Balaghah ada tiga, ilmu ma'ani, ilmu bayan dan ilmu badi'. Ilmu ma'ani sifat kepada orang yang nak membaca dan orang yang mendengar. Macam mana dia nak faham orang yang bercakap. Misal orang bercakap, saya beri contoh semalam, yuridu an yanqadha fa aqamah. Allah Ta'ala cerita apa nama dia, dinding ni ada kehendak. Dinding ada kehendak ke? Dinding nak runtuh. Dinding ada kehendak macam kita ke? Tak ada. So kita menggunakan kepelbagaian ilmu ma'ani ni untuk faham kehendak Al-Quran dan kehendak sunnah nabawiyah. Jadi ilmu ma'ani ni kita akan belajar tentang apa? Dipanggil at-ta'khiru wat-taqdimu, kemudian al-waslu wal-faslu. Al-waslu maksudnya letak huruf waw. Al-faslu maksudnya tidak ada huruf waw. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Pasal apa diletakkan waw di situ? Famahilil kafirin amhil, famahilil kafirin amhil ruwaida. Kenapa tidak ada waw di situ? So, bila kita baca Quran,
kita akan dapati ada kalimah Allah letak waw, ada kalimah Allah tidak letak waw. Di situ kita akan belajar daripada ilmu ma'ani yang menjadikan banyak kefahaman yang betul dan tepat terhadap Al-Quran. Saya bagi contohlah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini kita akan belajar dalam ilmu balaghah yang dipanggil sebagai ataupun ilmu usul fiqh dalalatul iqtiran. Kalau kita baca terjemahan tafsir biasa dia sebut apa? Takwalah kepada Allah, maka Allah akan ajar kamu. Dan terjemahan itu tepat. Kalau kita lihat dari sudut aspek biasa, kita akan faham bertakwalah kepada Allah dan Allah akan ajar kamu. Dalam ilmu usul fiqh ataupun balaghah, dia ada satu istilah dalalatul iqtiran. Makna dia satu sentence, satu dia panggil jumlah ayat yang dimasuki dengan kalimah waw yang berbentuk syarat. Maknanya in tattaqullah yu'allimkumullah. Sebab waw itu bimathabati syarti. Manakala kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan ajar kamu. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Berjalanlah di muka bumi ini dan makanlah. Bukan masuk dan makan. Berjalanlah di muka bumi, masuk bekerjalah, nescaya kamu akan dapat makan rezeki Allah. Maka ilmu-ilmu seperti begini sangat penting bila kita nak menafsirkan Al-Quran. Dan kita kena belajar apa? Ilmu ma'ani. Bila Allah sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kenapa Allah dahulukan maf'ulun bih? Sedangkan maf'ulun bih itu dilewatkan, betul tak? Tapi dalam ayat ini diawalkan, ditakdimkan maf'ul. Maka dinamakan maf'ul muqaddam. Apa makna dia? Nah, di sini kita akan belajar ilmu ma'ani. Kemudian kita akan belajar ilmu bayan, seperti haqiqah dan majaz. Ilmu bayan terikat dengan orang yang bercakap. Saya sebagai orang yang nak bercakap, saya nak guna hakikat kan nak guna majaz? Maka kita akan belajar ilmu bayan. Kemudian saya nak mempercantikkan bahasa saya, nak bagi orang terpukau. Sebab Nabi pun kata innal minal bayani la sihra. Bercakap dengan cantik ini mensihirkan orang, makna memukaukan orang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, macam mana nak bagi orang lain faham? Kena belajar bahasa balaghah. Dalam balaghah dia ada qismul ilmil badi'. Ilmu apa? Ilmu badi' yang dinamakan sebagai muhassinatil lafziyah, yang mencantikkan bahasa. Kita belajar al-ijaz, kita belajar al-iqna, kita belajar al-wasat, bahasa yang sederhana, bahasa yang canggih. Kita belajar apa dipanggil lafu wa nashru wa lafu murattab, al-lafu wa nashru ghairu murattab ila akhirih. Tarsyih. Dan kita bila baca Al-Quran dan Sunnah, sudah pasti kita akan dapati ada ayat yang iqnab, ada ayat yang ijaz, yang ringkas, ada ayat yang sederhana. Subhanallah. Sebab itu kata ulama Syekh Ibrahim Kattani, tidak akan faham Al-Quran melainkan orang yang pakar balaghah. So kalau kita tak faham balaghah, kita faham Quran sikit sangat. Kalau kita faham balaghah, kita faham Quran lebih banyak daripada orang lain. Jadi ada makna tahdid, taswiyah, menyamakan. Kulu aula takul, aula takulu, makan atau tidak makan, hukumnya sama. Jadi arahan itu dalam bentuk nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Ada bentuk sunat wan nadbi. Bila arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh kita makan tangan kanan, itu sunat ke wajib? Sunat. Maka dia ada qarinah sebab tidak ada azab. Itu panjang cerita dia lah. Wal ibaha wal mustawiyah, makna dia arahan itu berbentuk harus, seperti mana kita berniaga selepas sembahyang Jumaat, wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Jadi kenapa kita dah urai semalam, kenapa berniaga lepas sembahyang Jumaat itu adalah harus? Kerana dia adalah arahan selepas larangan, yang disebut sebagai al-amru ba'dal hadari yufidul ibahah. Arahan selepas larangan bersifat sunat. Seperti ayat kepada suami, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Bila isteri dah mandi, maka setubuhilah isteri kamu. Menyetubuhi isteri selepas bersih daripada haid, adakah wajib ataupun harus?
Kalau kita pegang dalalatul wujub itu, dalalatul amri yufidul wujub pada hakikat dia, habis berasa suami kena setubuh. Kalau tak setubuh berdosa. Tak ada, jenuh lah macam tu. Kalau suami tu duk overseas macam mana? Duk tanggung dosa. Jadi ayat itu merupakan menunjukkan kepada al-ibahah mustawiyah. Kenapa? Kerana al-amru ba'dal hadar, kerana kita dilarang mendekati isteri ketika mana haid. Kemudian bila Allah Ta'ala suruh datangi isteri selepas haid, maknanya bukan wajib tapi harus. Nah, macam mana kita tahu dia harus? Sebab arahan selepas larangan yufidu al-ibahah. Begitu semua dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kaedah ini. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazurha fa innaha tudzakkirul akhirah. Aku dulu larang kamu untuk menziarahi kubur, maka sekarang ziarahlah kubur. Okey, menziarahi kubur itu sama ada harus atau sunat. Tak ada ulama yang kata wajib. Nah, kenapa tidak wajib? Kerana Nabi larang dulu ziarah kubur. Kemudian Nabi suruh. Bila Nabi suruh selepas larangan yufidu al-ibahah. Itu konsep yang kita akan dapati dalam pembacaan Al-Quran, pembacaan sunnah nabawiyah, dan ini akan mematangkan kita di dalam menganalisa setiap dalil. Baik. Kemudian kaedah yang hampir sama, wan nahyu diddul amri fima sabaqa. Larangan itu lawan dia adalah arahan. Bila Allah larang kita berzina, makna Allah suruh kahwin. Bila Allah larang kita ni mencuri, makna Allah suruh kita bekerja. Jadi bila kita tengok larangan Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta orang, makna makan harta sendiri. Jangan apa lagi, wala tadhlimu, maksud dia i'dilu, jangan menzalimi, makna kena adil. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu, Allah melarang golongan yang mana menimbang secara yang tidak betul, makna kena timbang secara betul. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura, Allah tak suka kepada golongan yang sombong, maknanya kena tawaduk. Nah, macam mana kamu istidlal wujubut tawaduk daripada ayat ini? Al-nahyu 'anil syai'i amrun bi dhiddihi. Boleh faham tak? Enak tak kita buat macam ni? Jadi kamu boleh istinbat, boleh keluarkan hukum yang lebih luas daripada ayat. Sebab itu peranan usul fiqh ini mengembangkan hukum daripada dalil. Dalil dia kecil. Dia cerita pasal Allah tak suka orang yang sombong. Macam mana kita nak kembangkan kepada wajib tawadhu, wajib berlemah lembut? Iaitu dengan kaedah ni, wan nahyu 'anil syai'i. Maksud dia wan nahyu 'anil syai'i. Dia sebut wan nahyu je. Maksud dia larangan satu perkara diddul amri, maka dia adalah lawan kepada amri tadi. Maksud dia amrun bi syai'i. Larangan satu perkara maknanya Allah suruh perkara yang lain. Bila Allah larang benda ni, Allah suruh benda yang lain. Jelas tak? Mudah konsep, sama seperti semalam. Fima sabaqa kala takum muharrimun in utliqa. Jangan bangun orang yang dipanggil larangan, jangan bangun itu adalah muharrim, larangan yang haram. Maksud jangan bangun ketika mana orang menyampaikan khutbah misalnya. Ini contoh. Jangan langkah sahabat-sahabat ketika mana sembahyang berjemaah. Mana bila dengar khutbah Jumaat, kita pergi langkau nak pergi depan. Nabi tak bagi kita langkau. Okey, daripada hadis itu apa yang patut kita buat? Arahannya duduk di kawasan yang tidak menyebabkan kita langkah orang. Jadi hadis larang kita langkau. Maksud Nabi arah apa? Nabi larang kita bercakap. Idza kalau dalam khutbah Jumaat tu. Idza qala ahadukum wal imamu yakhutub faqad laghut. Bila imam baca khutbah kamu bercakap, maka pahala tidak ada. So apa yang patut kita buat? Iaitu wujub tarkis, wajib kita fokus ketika khutbah. Bukan bila tak bercakap kita tidur. Kita faham, ustaz saya istinbat, maknanya tak boleh bercakap ketika khutbah Jumaat, maknanya wujubun naum. Al-amru bin naum. An-naum ini adik-beradik juga kepada kita bercakap, sebab tak fokus, sebab maksud tidak bercakap itu adalah
fokus, tarkis, al-istima'. Dalilnya banyak. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Bila dibacakan Quran, maka dengar. Dan khutbah di situ ada ayat-ayat Al-Quran. Maka apabila dilarang bercakap ketika khutbah, maknanya fartakizu, fokus, fastami'u. Apa beza as-sam'u dengan al-istima'? As-sam'u dengar, mungkin kita tak fokus, kita tak ingat. Al-istima' maknanya al-isra', kita betul-betul bagi pendengaran kita dengan kita fokus. Sebab tu kita sebut maharatul istima', kita tak sebut maharatul sam'i. Kalau siapa yang mengaji lughah Arabiah, kita sebut maharatul sam'i ke maharatul istima'? Sebab al-istima' adalah ilmu. As-sam'u bukan ilmu. Sebab as-sam'u ni tabi'i. Orang cakap kita dengar, tapi kita tak mau dengar pun, tapi kita dengar. Boleh faham tak? Sekarang ni kita duduk sana, kita dengar orang cakap, itu as-sam'u. Tapi al-istima', an-niyah li-sam'i, kita ada niat untuk dengar dan kita nak fokus. Dan dia ada faedah. Faedahnya adalah husulul ma'lumah. As-sam'u qad yahsul wa qad la yahsul. Tapi al-istima' kita nak dapat fawaid, maka kita namakan sebagai maharatul istima'. Jelas ha? Baik. Wa khabarun lisidqi wal kidhib ihtamal. Hakikat definisi khabar mempunyai yang betul dan salah. Bila kita baca surat khabar, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Melainkan cerita daripada Allah Azza wa Jalla dan sunnah Rasulullah yang sahih, maka ceritanya semua betul, tak ada yang salah. Baik, di sana ada makna kizib. Kizib ada dua makna secara umumnya. Satu pembohongan, satu masuk akhta', iaitu khata', tersalah. Jadi kita kena letakkan pada tempatnya. Kadang-kadang al-kizbu itu maksudnya akhta', tersalah. Macam ulama sebut kadhiba Abu Hurairah. Dalam kitab-kitab hadis, Abu Hurairah ni menipu. Bukan menipu maknanya akhta'a. Seperti kata Aisyah kepada sahabat, siapa yang mendakwa Nabi jumpa Allah cara berjaga, faqad kadhib ataupun faqad akhta', dia tersalah, bukan menipu. So dalam pembacaan kitab-kitab, kalimah kadhiba ini ada dua makna. Dan tengok kepada konteks. Kalau dia tu kaki bohong, syaitan, memang dia bohong lah. Tapi dia tu ulama. Abu Hurairah, oh takkan Abu Hurairah menipu tak? Dia akhta'a. Macam kata kita Imam Ahmad, kamu akan dapati dalam teks ijma' penukilan yang makna yang tidak tepat. Man idda'a wujud al-ijma' faqad kadhib. Siapa yang dakwa ada ijma' dia bohong. Bukan dia bohong. Ulama takkan nak bohong. Imam Ahmad masuk dia man idda'a wujud al-ijma' faqad akhta'a. Siapa yang mendakwa ada ijma', makna dia tersalah. Itu definisi dia. Dan saya jumpa banyak di dalam kitab-kitab terjemahan, semuanya berdusta. Takkanlah ulama tu tak berdusta? Cuma dia tersalah. So mustalahat al-kidhib ini kena tengok konteks. Sebab itu kita belajar dalam bahasa Arab, kita ada fannu terjemah. Ada tak fannu terjemah? Ilmu terjemahan dalam kuliah bahasa Arab. So apa peranan kita menterjemah? Adalah untuk husulul murad, nak faham betul-betul kalimah yang diterjemahkan. Jadi al-kidhib ada dua makna. Yang pertama memang at-tadlis, bohong. Satu maksudnya al-khata', tersalah. Jadi kalau disandarkan kepada ulama, disandarkan kepada sahabat, kadzaba Abu Hurairah berdusta, Allah ma'adzallah. Takkan sahabat nak mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mahfuz walaupun tidak maksum. Maknanya akhta'a Abu Hurairah. Jelas Dan ini seni untuk kita belajar memahami turas. Kalau tak kita duk salah begitu, terjemahan salah, makna salah, dan kita bawa satu kefahaman yang salah kepada masyarakat. Okey? Baik. Wa ghairuhu al-insya' wa 'amun ma syamal. Selain daripada cerita adalah arahan Allah yang disebut sebagai insya'. Apa beza insya' dengan khabar? Khabar dia ada faedah maklumat.
Insya maklumat dia tabi', bukan matlamat. Insya dia arahan, maklumat akan ikut selepas itu. Tetapi al-khabar, kalau kita bahas isu ini dalam sunnah, kita akan kaji semua akhbar yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada sahabat. Yang mana hadis palsu, yang mana hadis yang bukan palsu. Ini peranan usul fiqh. Sebab itu kita ada as-sunnah indal usuliyin, kerana kita ada tapisan. Cara usul fiqh berfikir agak kelainan daripada ahlul hadis. Kerana ahlul hadis melihat kepada sahih, dhaif dan hasan. Usul fiqh tidak melihat kepada sahih semata-mata, hasan atau dhaif. Dia melihat kepada ini hujjah atau tidak hujjah. Perbahasan dia, hadis dhaif hujjah tak? Berlainan dengan ulama hadis. Ini hadis dhaif, hukum dia dhaif. Yang ini munqati', hukum dia dhaif. Ini mu'dhal, hukum dia dhaif. Setakat itu. Nah, kita bincang hadis munqati' yang terputus sanad daripada tabi'in, mu'dhal dua perawi yang terputus, adakah ia merupakan hujjah? Boleh berhujjah tak? Itu peranan usul fiqh. Dapat beza tak? Sebab tu mursal 'indal usuliyin semua hadis yang terputus sanad. Mursal 'inda ahli hadis yang terputus sahabat. Mursal mengikut ulama usul lebih luas daripada ulama hadis. Jadi ini perbahasan yang panjang di dalam ilmu usul fiqh. Kemudian kita ada kalam insya, arahan Allah, larangan Allah, tawaran Allah, itu dipanggil insya. Insya maknanya laisal khabar. Kata-kata yang tidak memberi kamu maklumat, tapi memberi satu arahan, larangan dan seumpama dengan dia. Baik, masuk satu benda yang baru, wa'amun ma syamal. Ini kita bincang tentang al-alfaz. Dalam percakapan kita sudah tentu kita ada bahasa. Dan bahasa kita sudah tentu ada yang umum dan ada yang khusus. Ada yang tidak jelas, ada yang jelas, ada yang diragui, ada yang tidak diragui. Ada yang diteruskan ucapan kita, ada yang dibatalkan percakapan kita. Jadi asas pertama di dalam alfaz ialah alfazul umum. Dalam Al-Quran kita akan dapati sighatul umum cukup banyak. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Kalimah-kalimah yang menunjukkan kepada umumul alfaz. Semua orang masuk dalam tu. Ya ayyuhan nisa, wahai semua wanita. Jadi bila Allah Ta'ala suruh orang perempuan semua berhijab, terkecuali tak? Semua kena berhijab, terkecuali orang yang tidak baligh lah. Jadi perbahasan ini sangat penting dalam Al-Quran kerana banyak lafaz-lafaz yang umum. Dan juga dalam perbahasan sunnah, man badala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad, bunuh. Makna kalau orang lelaki murtad, bunuh. Orang perempuan murtad, bunuh. Orang tua murtad, bunuh. Orang muda murtad, bunuh. Kita faham daripada apa? Lafaz man. Jadi wa'amun ma syamal ma fauqa wahidin. Umum ini adalah satu kalimah yang mengatasi satu. Satu tidak dipanggilkan umum, satu khas. Tapi umum ini dia meliputi semua makna yang ada pada lafaz tanpa kebatasan. Ingat kaedah, umum adalah satu lafaz yang merangkumi semua makna lafaz tanpa ada pembatasan. Saya bagi contoh, uqtulul musyrikin kafah. Bunuhlah kafir harbi yang memerangi kita semua dia. Makna dia, kalau kita pergi, contohlah, pergi Amerika, jumpa orang kafir, bunuh. Pergi Australia, jumpa orang kafir, bunuh. Selagi mana ada orang kafir, kena bunuh. Ini dalam peperangan lah. Sebab tidak ada di sana kebatasan. Sebab dia bersifat umum. Selagi mana ada orang Islam, kena sembahyang. Selagi ada orang Islam, kena sembahyang. Dia tidak ada perhentian. So, bila kita baca Al-Quran, kita dapati sighatul umum. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada orang beriman, dia kena sembahyang. Ada orang beriman, dia kena sembahyang. Tanpa ada pembatasan. Sama ada dia orang Melayu, dia orang Cina. Yang penting dia adalah orang yang beriman. Di sini kita melihat lafaz umum ini sangat besar nilai dia. Sebab tu Al-Imam Jassas, perbahasan pertamanya di dalam usul fiqh adalah perbahasan umum.
Sebab umum ini mempengaruhi hukum cukup banyak. May yartad an dinihi, siapa yang murtad, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti kaum yang baru. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang bunuh orang Islam secara sengaja, sama ada yang bunuh tu orang Islam, yang bunuh tu orang kafir, anak muda, orang tua, orang Cina, fajazauhu jahannam, balasannya api neraka, khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adzaban 'azima. Jadi semua kalimah man atau kalimah umum yang akan disebut di sini, dia mempengaruhi aspek hukum yang cukup banyak. Maka bila kita baca Al-Quran, kenalilah alfazul umum. Dengan apa? Dengan yang pertama, bilamil fardi wal jam'i. Untuk kita kenal alfazul umum, kita tengok kepada kalimah alif lam yang ada pada kalimah mufrad atau kalimah jamak. Contohnya, wal 'asr innal insana lafi khusr. Al-insan itu mufrad ke jamak? Al-insan mufrad ke jamak? Apa dia? Insan jamak. Kalau kita baca surah Insan macam mana? Hal ataka 'alal insani hinun minad dahri lam yakun al-insan syai'an madhkura. Ayat itu mufrad. Lam yakun mufrad ke jamak? Refer kepada mufrad ke refer kepada jamak? Al-insan mufrad ke jamak? Singular ke plural? Takkan tak tahu insan ni apa dia? Insan mufrad ke jamak? Apa dia? Nah, bila dia mufrad, dimasuki dengan alif lam, dia mengubah makna mufrad kepada jamak. Maknanya inna kulla insanin lafi khusr. Semua manusia rugi. Bukan demi masa manusia rugi, tak tepat tu. Demi masa semua manusia rugi. Macam mana kamu tahu semua rugi? Ustaz, tengok dalam usul fiqh kata apa? Bilamil fardi wal jam'i. Tengok usul fiqh menjadikan kefahaman kita terhadap Al-Quran tepat. Kalau kita tak belajar yang ni, kita terjemah sesungguhnya manusia, betul tak? Kamu tengok kitab tafsir, boleh tengok tafsir terjemahan dia kata apa? Sesungguhnya manusia. Bukan manusia, nak cerita semua manusia. Apa dalil yang menyebabkan kita kata dia umum? Sebab dia diistisnakan illal ladzina amanu. Boleh tak pengecualian masuk ke dalam mufrad? Saya hutang kamu 10 sen melainkan 10 sen. Masuk ke? Sah tak ayat macam tu? Saya hutang kamu RM1 melainkan RM1. Boleh tak? Al-insan satu. Kemudian dikecualikan. Satu boleh dikecualikan lagi ke? Kalau seorang kita kecualikan dia, tak ada makna kita buat pengecualian. Pengecualian mesti ya baqa al-mustasna minhu, mesti kekal mustasna minhu, dia punya dasar dia mesti kekal. Semua 10 orang kena masuk kelas melainkan 5 orang. Mana 5 orang ajalah. Jadi kenapa kita kata insan ini jamak ramai? Sebab ada alif lam. Apa dalil dia? Dukhulu al-istisna, boleh masuk huruf istisna. Dalil yang menunjukkan suatu itu jamak, kita boleh letak pengecualian. Sebab itu kata ulama, al-istisna mi'yarul umum. Istisna itu adalah dia punya standard untuk menyatakan satu benda itu adalah umum. Dia punya benchmark dia. Kalau ada istisna, maka sahih al-umum. Kalau tidak ada istisna, tidak boleh. So bila min fardi wal jam'i kal insani khairi abdi. Kal insan masuk ka kulli insanin khairi abdi, seperti semua insan itu baik.
kita baca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita boleh tafsir kepada 3 makna. Semua pujian bagi Allah. Ustaz, macam mana Ustaz kata semua pujian? Bidukhulil lam, maknanya kullu hamdin lillah, kullu hamdin lillah, semua pujian bagi Allah. Satu lagi dia panggil alif lam lil ahadi, pujian khas kepada Allah. Satu lagi dia panggil jinsi, tapi tak apa, tu bukan topik dia. Semua jenis pujian milik Allah, pujian yang besar, pujian yang paling besar, semua puji. So kalau orang yang belajar tafsir Al-Quran, dia belajar pada alif lam saja, dia mampu menafsir Al-Quran dengan pelbagai aspek. Segala puji bagi Allah, segala jenis puji bagi Allah, pujian yang hebat bagi Allah. Pada kalimah alif lam, alif lam ni ada pengaruh kefahaman. Pada alif lam ada pengaruh kefahaman. Kalau kita nak bahas bab lughah tak habis kita. Waman, kalimah man umum, wama umum, wama tahta thara, apa yang ada di bawah bumi ini semua Allah tahu. Wama tukhfi sudurukum ya'lamu, apa yang Allah, apa yang kamu sembunyi Allah tahu. Semua benda yang kecil yang besar. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah tahu semua dalam rahim, uterus orang wanita. Yang ni macam ni, yang tu macam ni, yang ni mandul, yang ni dapat anak ni, semua Allah tahu. Ya'lamu ma, semua. Kita tak tahu semua, kita tahu sebahagian. Doktor tahu sebahagian dalam kandungan. Allah tahu semua. Yang mati bila, yang beranak cacat, yang ni kita tahu cacat tapi kadang tak cacat. Allah tahu. Ilmu Allah dipanggil ya'lamul kulliyat wal juz'iyat. Ilmu Allah merangkumi umum dan khusus. Ilmu manusia nisbah, dan dia berubah. Ilmu manusia berubah. Bila kita baca dalam surah Ar-Rum, Ar-Rum tak? Wa ya'lamu fi arham. Surah apa? Tak ingat surah apa. Kita boleh menafsirkan tentang biologi penciptaan manusia luar biasa. Kalau kita belajar medik sikit, macam mana berlakunya proses penciptaan manusia pada kalimah wa ya'lamu ma fil arham, keajaiban berlaku tafsirul Quran. Tapi kita tak belajar sains, itu iskaliah. Al-Quran ajaib, ajaib. Sebab tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'u ajaibu, kehebatan Al-Quran tak pernah terputus. Bila kamu belajar usul fiqh, subhanallah, kamu mampu untuk mengeluarkan mutiara-mutiara yang luar biasa, istimbat yang luar biasa, yang tak disebut oleh ulama, yang tak dikaji ulama, kita keluarkan. Inilah ummah Islamiah. Kemudian wa aina, di mana-mana kamu berada. Kita bila tak jumpa kiblat, aina ma takunu yudriku apa dia? Aina ma tuwallu fa thama wajhullah. Di mana kamu menghadap, Allah ada. Semayang je wajah di mana pun. Bila tidak ada arah kiblat, semayang mana pun tak apa. Dan tak jumpa, menghadap mana pun, Allah di mana-mana akan kita bertemu dengan dia. Wa mata, menunjuk kepada zaman. Aina menunjuk kepada tempat. Wala idza fin nakirat, dan kalimah idza yang masuk dalam kalimah nakirat qad ata, itu lafaz umum. La ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan masuk agama. Paksaan cara mental, paksaan cara tenteraan, paksaan cara undang-undang, paksaan, subhanallah. Pada kalimah la ikraha fid din, tafsirkan semua jenis paksaan. Paksaan bertulis la ikraha fid din. Jadi kita faham umum al-ikrah itu pada la fin nakirah. La rajula fil bait, semua jenis perempuan tak, laki tak ada di rumah. Jadi, nah macam mana kita faham? La fin nakirat qad ata. Dan kalau la yang tidak bersifat nakirah, macam la disebut apa, wala kabiratan, la kabiratan wala saghiratan, itu ada makna yang lain. Kalau la itu tidak menjadikan benda itu bina, misalnya dia menyebut la rajulun fil bait, itu ada makna lain. Tapi kalau sebut la rajula fil bait,
Itu makna semua jenis lelaki tidak ada. Jadi kita baca Al-Quran, la ikraha fid din, la apa lagi? La ilaha illallah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Semua itu Tuhan palsu. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Dan baca hadis ada hadis la adwa wala tiyarata wala hamata. Tak ada sial, mutlak sial, tak ada sial. Macam mana ustaz boleh istidlal pada kalimah wala idza fin nakirat? Manusia ada sial tak? Tak ada. Binatang ada sial tak? Tak ada. Tempat ada sial, ni tempat ni sial ni. Tak ada. Pada istidlal wala tiyarata. Ustaz macam mana ustaz boleh tahu umum? La fin nakirat idza fin nakirat qad ata. Sebab itu kalau kita nak tengok ulama mempraktikkan usul fiqh, ada kitab nama dia Al-Ihkam Syarhu Umdatil Ahkam Ibnu Daqiq Al-Aid. Dia hurai syarahan hadis itu tanpa orang kata apa, dengan merujuk kaedah-kaedah usul fiqh. Bahkan dia mendatangkan pandangan-pandangan yang tak dibawa oleh ulama dulu. Itu kelebihan usul fiqh. Maka kalau kita nak buat tajdid, mesti ada usul fiqh. Orang yang nak buat tajdid usul fiqh tak tahu apa bima yajaddid, dengan apa dia nak tajdid? Lit tajdidi arkanun. Tajdid itu ada rukun. Dia bukan kita tajdid slogan semata-mata, tapi tajdid ada arkan yang perlu kita penuhi. Fahadhihi ta'ammul aqwala wala umuma yatruku af'ala. Ini kaedah. Semua umum berkaitan dengan lafaz, tak ada pada perbuatan. Nabi misalnya letak kayu, letak dia panggil apa, pokok kecil pada kubur, adakah kita boleh buat? Contoh dia. Nabi kahwin 9, kita boleh kahwin 9 tak? Nabi sembahyang tahajud wajib, kita wajib tak? Itu dia panggil. Kaedah dia fahadhihi ta'ummu aqwala wala umuma yatruku af'ala. Umum tidak ada pada perbuatan, melainkan ada dalil yang lain. Nabi melakukan satu perkara, misalnya Nabi ikat unta di pokok ini untuk orang lain sama ke? Contoh dia. Nabi sembahyang buka butang, Nabi tak cakap, Nabi buat je. So ini dapat menyelesaikan banyak muskilah yang berlaku dalam suasana kita melihat khususiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbahasan umum ini kesemua pada alfaz. Sebab tu Imam Haramain sebut apa dalam Waraqat, wal umumu min sifatin nutqi. Umum itu pada lafaz, pada nas, pada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zatnya tidak bersifat umum. Kalau macam tu kita pun boleh kahwin 9. Kalau macam tu Nabi buat macam ni, kita boleh ikut Nabi. Maka bila perbuatan Nabi perlu dikaji lagi, adakah bersifat umum, adakah bersifat khusus, ataupun bersifat mubah, itu kajian perlu dibuat. Tapi kalau lafaz tak perlu buat kajian, kita faham dah. Ini adalah perbahasan yang kita akan baca kitab-kitab sunnah dan kita akan dapati. Nabi misalnya tidur, rehat sebelum solat subuh. Kan sebelum subuh Nabi baring. Masa baring tu umum kepada semua ke? Atau Nabi baring khas untuk Nabi je? Itu perbahasan ulama. Ada ini merupakan topik yang besar yang dibahaskan oleh ulama-ulama kita di dalam dalalatul af'al. Misalnya Nabi mimpi, laqad hamamtu, Nabi berangan nak bakar umur orang. Nak bakar umur orang tu hanya untuk Nabi ke untuk semua? Untuk Nabi je. Kita Nabi bakar umur orang tak boleh lah.
Tengok kawan tak pergi masjid, bakat umur dia. Dia tak pasal-pasal. Jadi bukan perbuatan, semua perbuatan Nabi ini bersifat umum. Ada yang bersifat khas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Masuk bab takhsis. Takhsis ialah sebahagian daripada anwa' muqabil am. Dia lawan kepada am. Mukhrajun an hukmil am, yang dikeluarkan daripada am. Dia dikeluarkan daripada apa? Daripada lafaz am. Misalnya bunuhlah orang kafir harbi melainkan zimmi. So melainkan zimmi itu dipanggil apa? Khas. Afrad yang dikeluarkan daripada hukum am. Misal kita sebut, ini contoh, man badala dinahu faqtuluh. Hanafi mengeluarkan orang murtad kepada orang perempuan. Orang perempuan tak dibunuh. Umum yang dikeluarkan sebahagian daripadanya namanya apa? Khas. Perbuatan yang mengeluarkan makna umum itu dia mengeluarkan afrad daripada umum itu, nama dia takhsis. So takhsis fi'lul mujtahid, wal am lafaz, wal khas lafaz yang mengeluarkan afrad daripada umum. Boleh faham ni? Susah ha? Kamu nak sebut tak faham pun tak sebut, faham pun tak mau sebut, susah kau ni. Faham ni? Tak faham? Faham tak? Entah yang baju merah. Betul? At-takhsis min sifatil mujtahid. Yang membuat pentakhsisan itu mujtahid. Lafaz yang mengkhususkan nama dia khas. Lafzun khas. Misalnya apabila Rasulullah mengecualikan kafir zimmi dibunuh, maka lafaz yang mengecualikan itu dinamakan sebagai lafzul khas. Kalau orang yang melakukan pentakhsisan, nama dia takhsis. Kalau makna khas, nama dia khusus. So kita ada tiga. Khas berkaitan dengan lafaz, khusus berkaitan dengan makna, takhsis berkaitan dengan perbuatan. Ini dipanggil cara fikir yang betul. Lazzatul afham. Macam am lafaz, umum makna, ta'mim perbuatan. So kita kena imbang makna-makna ini. Wa innama takhsisu tamyizun. Saya akan baca habis, saya bagi formula satu ya sebab kita nak cepat. Hafal kaedah ni, faham semua. Kita baca, saya akan kuras, okey, insya-Allah. Wa innama takhsisu tamyizun lima min jumlatin bi syarti law muqaddama wa sifatin wahmil 'ala al-muqayyadi mutlaqaha al-mumkina bal wa'tamidi fi dhalika al-istisna' bila istighraqin liyathbuta al-hukmu bihi fil baqi muttasilan walau bi ghairil jinsi nahwa qabattu at-tibra ghaira falsi masan tibra wa hadduhu ikhraju ba'dil manwi min muta'addidin bima fi an-nahwi wa jaizun taqdimuhu ka'indi illa ima'an khamsan alfu 'abdi wa khassisil kitaba bil kitab wa sunnatin kahi bil irtijabi wa khassisil jami'a bil qiyasi wa kun faqihan fatinan fil nasi. Subhanallah. Semua yang saya cerita ni saya ringkaskan pada satu bait. Kamu hafal bait ni ya? Yang mana diijazahkan oleh guru saya Syekh Abdul Murad. Tulis ha? Kita tak boleh buat tapi tulis insya-Allah. Miz sif miz mim zai. Mim zai miz sif sad fa. Miz sif wajurra waw jim ra. Ri rin ri. Misif wajurra ri ithni alif thanun ithni maf'ulani. Ulang kita saya ulang 10 kali. Sebab apa? Kalau nak syarah satu-satu lambat. Saya bagi dua bait ini faham semua ni. Dia dipanggil sebagai apakah yang mentakhsiskan umum. Misif wajurra ghifni maf'ulani.
Dapat tak? Mim zai. Daripada perkataan tamyiz. Tamyiz ini mentakhsiskan. Ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak daripada kamu. Banyak apa? Banyak harta. Mana kita mengkhususkan. Dan surah Al-Kahfi. Wa azu nafara. Lebih banyak pengikut. Sebab banyak ni banyak benda. Banyak duit, banyak anak. Tak, dia nak beritahu banyak dalam aspek duit je. So, tamyiz adalah alat mengkhususkan umum. Apa ini barakat. Ya, saya ijazahkan bait ni insya-Allah. Sanad muttasil ila al-muallif. Baik. Wa jurra ghin, burin rifni, ghayah. Ithni istisna, daripada istisna, kecualikan ithni. Alif tha nun, alif tha nun. Alif tha nun. Kita tulis ya. Ini rakam nanti kita tulis. Rakam ni di antara bid'ah zaman sekarang. Tapi tak apa. Bid'ah hasanah. Tapi kalau zaman Imam Malik dia tak bagi rakam. Dia suruh dengar. Zaman sekarang kena rakam sebab lupa. Tapi bagus dapat berapa. Kita jangan teriak dia biasa. Wa jurra ithni. Maf'ulani, maf'ulun bih dengan maf'ul li ajlih. Maf'ulani misif wa jurra ithni maf'ulani. Ni bahar rajas. Dapat tak? Maf'ulani, mis tamyiz, sif sifat. Akrim aliman, muliakan ulama. Maknanya bukan ulama jangan muliakan. Akrim taliban, muliakan pelajar ilmu. Kalau bukan pelajar ilmu, jangan kita muliakan. Sifat itu mentakhsiskan. Wa ulatul hamli, orang-orang yang mengandung, sifat mengandung. Yang tak mengandung tak dapat nafkah. Nampak tak? So, isteri-isteri yang ditalak secara nusyuz tak dapat nafkah, melainkan isteri-isteri yang mengandung. Dikecualikan tengok. Pasal apa? Ada sifat mengandung. Kamu kalau hafal matan ni, boleh faham Quran dengan baik. Selesai ya? Misif wa jurra ghithnani maf'ulani. Syartun, baris yang kedua. Syartun wa halun. Dapat kan? Ni mudah kan? Wa badlun, wa halun, badlun tidak ada waw. Syartun wa halun badlun zarfani. Syartun wa halun badlun, badal ba'du minal kulli, ba'dul ghala, badal ghalat dan seumpama dengan dia. Syartun wa halun badlun zarfani. Zarfani maksud apa? Zaraf, zaman dan makan. Minal masjidil haram, Isra dikhususkan daripada apa? Masjidil Haram, bukan Masjid Usim. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa laylan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan, zaraf zaman. Makna dia Isra hanya dikhususkan berlaku pada waktu apa? Siang tak ada. Tuhan sebut laylan. Macam mana ustaz boleh tahu takhsis ni? Sebab mukhassisat dia adalah zarfani. So dapat tak? Hafal bait ni, faham semua alat-alat yang mentakhsiskan umum ayat Quran dan Sunnah. Kalau nak baca satu-satu lambat, saya bagi formula ni, faham semua insya-Allah. Siapa yang tak dapat gini, angkat tangan. Ini formula. Siapa yang tak dapat angkat tangan, saya ulang ni. Misif wajur, misif wajur, misif wajurra rifnani maf'ulani syartun wa halun badlun. Cuba sebut tengok. Sebut tengok. Okey. Baca kuat sikit. Saya tak tahu. Jangan bagi macam angin di sawah tu. Tapi nak dengar. Baca cara itqan, cara sempurna.
Okey. Yang ni ada berapa? Misif, wajurla, ri, ithni, maf'ulani, 6, syartun, wahalun, badrun, zarfani. Ada 10 semua. Inilah secara umumnya mukhassisatul umum. Mukhassisat apa? Apa lagi contoh-contoh dalam Al-Quran? Tamyiz kita ada sebut, ghayah kita ada sebut, istisna ada sebut, ilal ladzina amanu. Maf'ulani dah sebut, syartun wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Yang dapat pahala syahid ni pahala hijrah, orang yang keluar daripada rumah dia mati. Mana kalau tak keluar rumah, niat saja tak jadi. Sebab Tuhan sebut wa man yakhruj syartun. Dalam hadis sebut apa? Man badala dinan faqtulu, yang kena bunuh orang yang tukar agama. Kalau tak tukar agama tak kena bunuh. Man apa lagi? Man jadda wajada, siapa yang berusaha dia dapat. Jadi kesemua syarat mentakhsiskan umum. Wahalun hal. Jitu masya, saya berjalan dengan, saya datang dengan berjalan. Makna orang nampak khusus, dia bukan main naik kapal terbang tapi naik jalan kaki. Raqiba ditakhsiskan pada hal. Kemudian badal, yas'alunaka 'anil syahra, yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya tentang bulan haram, tapi bukan tanya bulan haram semua. Qitalin fih, tanya pasal hukum perang je. Tanya pasal hukum perang, bukan tanya pasal hukum kahwin. Boleh tak kahwin bulan haram? Boleh, sebab yang diharamkan perang saja. Macam mana ustaz tahu? Berdasarkan mukhassis. Apa mukhassis dia? Badal. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib ke atas semua buat haji. Tapi Tuhan kata badal dia apa? Man istata'a ilaihi sabila, badal ba'd. Sebahagian saja pergi haji yang cukup duit. Jadi man istata'a itu badal yang menunjukkan yang kena pergi haji yang ada kemampuan. So, mukhassisat yang saya bagi ini menjadikan subhanallah kita faham dengan mudah apakah yang mengkhususkan umum dalam 2 bait dia. Dan last sekali apa dia? Zarfani, malam, siang, tempat. Kenapa kita kena buat haji di Kaabah saja ustaz? Tak boleh buat di Penang ke? Usim pun ada balai. Kalau kita pusing ni, Sabah saja penat dia. Tak boleh wal yatufu bil baitil atiq, kena tawaf di Kaabah, bukan tawaf di masjid ni di balai. Sebab telah disebut dia punya zarfani bil baitil atiq. Bukan bil usim. Bukan di Penang atau di India, tawaf India pun tak ada. Ini fikrah mulakhas yang dibuat oleh Syekhuna Dr. Fadl Abdullah Murad hafizahullah. Man hafiza faqad ajada. Siapa yang hafal dia dapat yang baik. Wa nafa'a insya-Allah. Dah boleh hafal dah ke? Saya dah hafal setahun setengah dah ni. Tak lupa lagi lah. Misif wajur raghithna maf'ulani syartun wa halun badlun. Buat latihan baca Quran, baca sunnah, tatbiqat. Tatbiqatkan dalam Al-Quran. Wa qatilul ladina yuqatilunakum. Disebutkan sifat orang yang perang kita yang kita bunuh. Wala ta'tadu, jangan bunuh orang yang tak perang. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka pada orang yang melampau. Khaskan pada yang melampau. Dari kita baca Al-Quran lebih lazat, lebih seronok, lebih mantap bacaan Quran kita dengan bantuan ilmu usul fiqh. Dan seterusnya kita belajar. Kita dah belajar,
dan kita praktik. Praktik di rumah tu, balik praktik. Selesai kita tentang at-takhsis. Kita rehat 5 minit lah, bagi rehat sikit 5 minit, ambil nafas. Allahu a'lam. Kita live kan? Live kan rakam? Live. Oh lah. Usim. Jadi kita habis berapa? 12. Kalau rehat 5 minit. Kalau nak rehat, kita rehat dulu. Pukul 11, sudah mula ni. Oh ya. Datang tadi nak rehat. Oh memang rehat. Okey, kita rehat mula pukul 11. Lepas tu kita laju terus. Sampai Sampai sunnah habis. Kemudian ijma' tak habis. Buat khulasah lah. Kita rehat dulu. Sampai pukul 11. Bos kata macam tu.